Hai, Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan Identify the categories and factor that cause a hazard in utility mapping survey work. Lecturer name Encik Azman bin Mazlan. Saya Nurul Dahlia Natasha binti Suhaimi, nombor metrik 16 DJU21F1032. Untuk bahagian jadual kandungan terdapat 4 iaitu pengenalan, isi kandungan, kesimpulan dan rujukan. Pengenalan. Pengenalpastian hazard, penafsiran risiko dan kawalan risiko adalah 3 prinsip yang digunakan di tempat kerja untuk menguruskan keselamatan dan kesihatan. Dalam bidang pemetaan utiliti, pengenalan secara tidak sengaja menimbulkan bahaya, boleh membawa banyak akibat, iaitu sama ada salah tafsir data, gambaran pendapatan utiliti yang tidak tepat atau kegagalan untuk menyelahkan potensi risiko dengan secukupnya. Sebarang salah langkah dalam pengenalan pemetaan utiliti boleh membawa kepada bahaya yang serius. Untuk memastikan tempat kerja selamat dan sihat, majikan perlu memastikan tiada hazard yang boleh terdedah kepada pekerja dan orang lain. Majikan hendaklah mengenal pasti hazard sebagai sebahagian daripada pengurusan risiko dan perancangan kerja supaya hazard yang berpotensi itu dapat diambil tindakan dan dicegah. Assalamualaikum, nama saya Nur Akmal Syafiqah binti Saimi, nombor metrik 16 DJU21F1041. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang prinsip asas pengurusan risiko KKP. Pertama sekali adalah pengkelasan hazard, kedua penaksiran risiko, ketiga kawalan risiko dan akhir sekali adalah semakan. Terdapat 6 kategori dan faktor yang boleh menyebabkan bahaya dalam ukur pemetaan utiliti, termasuk yang pertama, faktor berkaitan peralatan, yang kedua, prosedur dan protokol keselamatan, yang ketiga, faktor manusia, yang keempat, faktor persekitaran, yang kelima, komunikasi dan penyelarasan, yang keenam, faktor berkaitan utiliti. Saya Amalia Najah binti Effendi, nombor metrik 16 DJU21F1037. Seterusnya adalah faktor bahaya dalam ukur pemetaan. Yang pertama adalah faktor manusia. Latihan dan pengalaman kaki tangan, ukur yang tidak mencukupi. Yang kedua adalah kurang komunikasi dan penyelaras di kalangan ahli pasukan tinjauan. Dan terakhir adalah keletihan dan tekanan. Seterusnya adalah faktor berkaitan peralatan. Yang pertama adalah kepincangan atau kegagalan peralatan ukur. Yang kedua adalah penyelenggaraan peralatan yang tidak mencukupi dan terakhir adalah penggunaan peralatan yang tidak betul. Yang ketiga adalah faktor persekitaran. Pertama adalah keadaan cuaca seperti panas melampau, sejuk atau ribut. Yang kedua adalah keadaan muka bumi dan tanah seperti cerun curam, tanah tidak stabil atau rupa bumi yang kasar. Yang keempat adalah faktor berkaitan utiliti. Pertama adalah utiliti bawah tanah tidak diketahui atau tidak ditanda dengan tepat. Kedua adalah perubahan yang tidak dijangka dalam lokasi atau keadaan utiliti. Dan terakhir adalah maklumat yang tidak mencukupi tentang jenis dan kedalaman. Sekian, terima kasih. Seterusnya adalah faktor bahaya dalam ukur pemetaan. Pertama sekali adalah faktor prosedur dan protokol keselamatan. Langkah dan protokol keselamatan yang tidak mencukupi untuk bekerja dalam persekitaran bahaya. Kekurangan alat pelindung diri seperti PPE yang sesuai. Kemudian, kegagalan mematuhi garis panduan dan peraturan keselamatan. Seterusnya adalah faktor komunikasi dan penyelarasan. Komunikasi yang lemah antara ahli pasukan tinjauan dan pihak berkepentingan lain. Seterusnya, penyelarasan yang tidak mencukupi dengan syarikat utiliti dan pihak-pihak lain yang berkaitan. Akhir sekali, kesimpulan. Pemetaan utiliti bawah tanah merujuk kepada pengesanan, kedudukan dan pengenalpastian paip dan kabel yang tertimbus di bawah tanah. Ia berkaitan dengan ciri-ciri yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Walaupun penentuan kedudukan boleh diperolehi dengan peralatan ukur konvensional ataupun moden, pengesanan dan pengenalpastian utiliti bawah tanah memerlukan alat dan teknik khas. Pada asasnya, pemetaan utiliti bawah tanah ialah gabungan atau pergandingan antara dua bidang ilmu, iaitu
geofizik dan geometrik. Oleh itu, pemetaan utiliti bawah tanah yang menggabungkan penggunaan teknologi pengesanan dan kedudukan memerlukan juru ukur tanah memperoleh kemahiran, pengetahuan dan teknik baharu. Kesimpulannya, terdapat beberapa kategori dan faktor yang boleh menyebabkan bahaya dalam ukur pemetaan utiliti. Ini termasuk faktor persekitaran, isu berkaitan peralatan, faktor manusia, cabaran berkaitan utiliti, prosedur dan protokol keselamatan, serta isu komunikasi dan penyelarasan. Dengan mengenali dan menangani potensi bahaya ini, pasukan ukur boleh berusaha untuk meminimumkan risiko dan memastikan keselamatan kaki tangan dan orang ramai. Ini boleh dicapai melalui latihan yang betul, penyelenggaraan peralatan, pematuhan kepada protokol keselamatan, komunikasi yang berkesan dan penyelarasan dengan syarikat utiliti serta pihak berkepentingan lain. Dengan mengutamakan keselamatan dan mengambil langkah proaktif untuk mengurangkan potensi bahaya, tinjauan pemetaan utiliti boleh dijalankan dengan lebih berkesan dan selamat. Sekian, terima kasih.